soalan yang kita buat hari tu nak bagi kamu faham balik lah. Jadi untuk soalan yang nombor 5 ni yang kita buat tu, cikgu tengok balik soalan ni. Dia kata kita punya apa? Kita punya apa yang bersandar ni, galah ni kan yang bersandar ni dia bergerak. Dia bergerak pada dinding ni dengan pada lantai ni macam ni kan, dia menggelongsor kan. Jadi bila dia menggelongsor maksudnya nilai beta dengan nilai alpha ni dia mesti nilai Y yang berubah-ubah. Betul? Jadi kalau nilai Y dia berubah-ubah sebab tu yang dalam equation tu kita kena cari dia di dalam sebutan X, dalam sebutan Y. No? Jadi kita tak boleh terus guna formula jarak untuk kes yang tu sebab bila kita pakai formula jarak, kita ambil nilai alpha dan beta tu macam di titik yang permanent. Kan? Nilai yang satu nilai saja. Tapi sedangkan alpha nilai tu nilai yang berubah-ubah pada paksi Y dengan paksi X. Nah, dia macam soalan yang siapa bincang dengan cikgu tu Nadi, Fakihah ke? Soalan yang X sama dengan 1 tu kan? Jadi samalah untuk kes yang tu Y dia berubah-ubah. Jadi kalau kes X atau Y berubah-ubah tu dia mesti sesuatu dalam sebutan X atau Y ataupun dia nilai X dan Y sendirilah. Jadi kalau soalan Nuri ni meh kita lukiskan apa jadi monyet ni dia gerak arah lawan jam kan. Okey. Yang ni tak susah sangatlah sebenarnya, dia suruh kita lukiskan pergerakan monyet tu. Jadi sebab dia pakai tali dan tali tu sentiasa tegang. Jadi kita nak tengok apa jadi kat lintasan dia. No? Okey. Jadi monyet kita ni lokus kita lah. Mari cikgu lukis garis lurus sikit. Okay. Ini P kita monyet kita kata. Jadi asal-asalnya dia punya tali tu panjang 2.5 kan. Lepas tu sini 1 meter 1 meter. Jadi kalau dia gerak dalam bentuk bulatan lah macam ni kan. Jadi takat mana dia boleh gerak dengan panjang tali 2.5 tu sebelum tali tu jadi pendek? Takat mana dia boleh gerak? Sampai bucu kotak tu. Sampai sini kan. Jadi dia akan gerak bentuk satu bentuk apa ni? Yang ni bentuk apa? Sukuan satu bulatan lah kita panggil dia. Jadi kita nanti sekejap lagi kita akan describe dulu lah. Jadi dia bergerak dengan sukuan bulatan dengan apa ni? Yang ni apa 2.5 ni mewakili apa? Jejari. Jejari dia. Okey. Jadi dia bergerak dengan sukuan bulatan berjejari 2.5 daripada sini sampai sini kan. Jadi sukuan tu maksudnya dah quarter lah, dah 1/4 daripada bulatan. Jadi bila dia dah sampai sini, dia boleh bergerak tapi tali dia tinggal panjang mana? Ni semua 1 meter kan. Jadi tali dia tinggal banyak mana? 1.5. 1.5 lah. Ni cikgu buat ni. Pendek sangat ni, nanti kamu nampak macam tali tu dah habis. Sekejap cikgu panjangkan sikit. Okey. Panjang sikit. Okey, yang ni yang first tu dia gerak sampai sini. Okey, yang ni semua 2.5 tapi bila dia dah sampai sini tinggal 1.5 je kan. Jadi bila 1.5 ni dia akan gerak tali tu kekal 1.5 sampai dia sampai bucu sinilah, betul? Ke kurang daripada tu? Jadi dia akan bergerak dengan tali 1.5 pula sampai dia sampai bucu ni. Lepas tu tali tu jadi panjang mana pula? Jadi 0.5 kan? Jadi tali dia makin pendek jadi bulatan tu makin kecil lah kamu nampak lah. Yang ni 1.5 betul lah 1.5. Okay, jadi tinggal setengah. Jadi setengah tu dia boleh jalan sikit lagi je lah. Besar tu juga. Jadi sukuan bulatan lah. Jadi yang ni tinggal berapa 0.5 kan? 0.5 meter. Jadi kita nak huraikan pergerakan monyet tu kita boleh kata pergerakan pertama, lokus pertama tu kan, lokus yang terbentuk. Jadi yang pertama tu lokus yang ni lah. Jadi kalau ikut gambar tu dia label kan, kamu pun boleh label lah. Nak bagi kita senang untuk kita
terangkan macam mana nak terangkan. Jadi dia kata kat sini dilukiskan segi empat tu ABCD. Okay, jadi locus kita P kan. Jadi kalau P seterusnya kita nak pergi ke mana? Ke titik apa? Titik ni nak lebar apa? Kat sini P. Lebar apa? P kita akan teruskan. Kalau ni ABCD, untuk locus kita akan guna jangan guna E. Kita pakai yang P punya ni. P lepas tu Q. Lepas tu R, lepas tu S. Kita pakai untuk locus start daripada PQRS ni. Tapi optional lah kalau kata kamu label locus kamu X, Y, Z pun boleh je kan. Okay. Di PQRS sebab kita nak asingkan dia dengan kita punya ABCD ni. Dia yang pertama tu locus APQ kita kan. Jadi dia apa ni, sukuan bulatan kan. APQ dengan jejari .5 meter. Lepas tu seterusnya pergerakan monyet tu dia bentuk sukuan bulatan pula. Sukuan bulatan apa yang kedua tu? BQR. BQR betul lah. Jadi ada sukuan bulatan BQR. Dengan jejari 1.5. Okey, yang last sekali tu yang kecil ni sukuan bulatan CRS kita kan. Yang ni kita kena imagine je lah. Kita dia tak ada jalan kerja. Dengan jejari 0.5 meter. 0.5 meter. Siap lah. Jadi yang tu cara dia nak describe. Dia mungkin sebab dia ada dalam buku teks. Jadi maksudnya mungkin kamu punya soalan SPM ke apa, mungkin dia boleh keluar soalan macam ni lah. Kan? Jadi kalau kata soalan kebat tu tak semestinya dia soalan baru lah. Mungkin dia soalan yang dah wujud dah, dia ubah-ubah nombor saja. Like sebenarnya kalau lagi banyak kamu jumpa soalan, lagi untung kamu sebab kadang-kadang ada soalan tu kita kena ada experience baru kita tahu macam mana nak jawab soalan tu kan. Jadi kalau lagi banyak kamu buat soalan sebenarnya lagi untung lah kamu sebab dia macam mana pun dia akan ambil daripada macam bank soalan yang sama lah. Jadi jaranglah kita jumpa soalan yang betul-betul kita tak pernah jumpa lah. Kalau kita buat banyak soalan mesti kita dah jumpa soalan tu. Okay, mari kita start kita punya latihan pengukuhan ni. Fakih boleh ke? Boleh start dulu ke? Boleh cikgu. Ni lah, jadi soalan untuk Fakih ni. Mari kita bacakan. Di rajah di sebelah menunjukkan suatu garis lurus AB. Titik tengah yang menyambung A dengan B tu adalah 2, 3. Di first kali dia suruh cari nilai H dan K. Macam mana nak cari nilai H dan K tu? Pakai formula Kena darab tengah tu. Dia ada bagi M ni titik tengah midpoint kan. Jadi kalau kata nak cari balik H dengan K ni kita boleh pakai formula apa? Boleh tak pakai formula titik tengah? Titik tengah. Boleh kan? Mesti kita try. Jadi macam mana nak dapat koordinat X untuk titik tengah kita tu? Jadi koordinat ni kita tahu jawapan dia 2. Jadi macam mana kita nak masuk dalam formula nak dapat jawapan 2 ni? Apa sama dengan 2? M dengan N tu kan cikgu. Yang ni tak ada M dengan N sebab dia tak bahagi ikut satu nisbah. Jadi kalau kata formula titik tengah macam mana? Yang ni kena ingat lah. Jadi cikgu nak pakai ingat macam mana nak cari titik tengah. Apa nak buat dengan 2 koordinat X tu? Macam mana nak dapat titik tengah? Apa campur apa? X campur X. X campur X. Jadi kalau kat gambar rajah ni apa campur apa?
H campur 7. Betul. H campur 7. Lepas tu tingkat bawah dia apa? 2. Jadi kalau kata titik tengah senang saja, tambah 2 titik bahagi 2. Jadi kalau koordinat S tambah 2 koordinat S lah. Jadi H campur 7 per 2 sama dengan 2. Jadi kita dah boleh dapat H kan? Macam mana nak cari H lah. Pindahkan 2. Dapat apa? H tambah 7 sama dengan 4. Lepas tu H sama dengan? Lepas tu pindahkan 7. Jadi 4 tolak 7. 4 tolak 7 dapat? -3. Okey, jadi kita nak cari K pula. Okey, kita cikgu apa persamaan untuk cari K tu? 3 campur K 3 per ke? 3 tu titik tengah tu kan? 3 ni jawapan. 1 campur K. 1 campur K per 2. per 2 sama dengan? Sama dengan 3. Okey, jadi 1 campur K sama dengan apa? 3 pindah ke 2 pindah pergi sebelah jadi 6. 6. Jadi K sama dengan apa? 5. 5. Okey, dah dapat dah. Yang ni jawapan K. Okey, B pula kecerunan garis lurus tu. Jadi kita substitute kan kita punya H tu -3 1. Keluar ke ni? -3 1. Lepas tu K kita 5. Macam nak cari kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi fakir kita cikgu apa tolak apa ni? 7 tolak 1 Yang tu koordinat 7 ke? 7 tu Y ke X? 5 tolak 1. 5 tolak 1 bahagi dengan? 7 tolak -3. 7 tolak dengan -3 tambah 3. Jadi dapat berapa tu kecerunan dia? Berapa dapat kecerunan dia tu? 2/5. Betul lah 2/5. Okey, C dia nak persamaan pembahagi dua sama serenjang AB. Jadi ni garis AB. Macam mana garis yang berserenjang dan bahagi 2AB? Dia lalu kat titik mana? Fakir. Dia pembahagi 2 dan berserenjang dengan AB. Maksudnya dia lalu titik mana? Dia line tu berada kat mana? Dekat part CY. Tak. Sekali lagi, dia kata berserenjang dengan AB. Maksudnya berserenjang tu maksud apa? Maksudnya bertentangan. Bukan. Berserenjang bukan maksud bertentangan. Dia punya Sudut dia sama dengan apa? Sudut dia berapa kalau berserenjang? Berserenjang tu sudut apa? Kita belajar dah kan? Garis selari dan garis serenjang. Jadi garis serenjang tu maksud apa? Garis serenjang tu maksudnya apa? Lupa dah. Serenjang dengan selari. Serenjang maksud apa? Cepat. Okey lah cepat. Serenjang. Serenjang maksud apa? Sudut dia 90 darjah. Okey. Jadi kalau dia kata persamaan pembahagi dua serenjang AB, maksudnya dia suatu garis yang 90 darjah dengan AB, lepas tu dia duduk mana? Part CX. Tak. Kenapa dia duduk kat pasir? Kamu tengok AB tu. Dia kata pembahagi dua sama serenjang. Cepat. Kamu kena faham term ni sebab yang ni bentuk soalan yang biasa lah ni yang keluar SPM. Apa maksud pembahagi dua?
Duduk kat tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah pada garis AB. Maknanya dia lalu titik mana? Kamu tengok Titik garis M. AB tu? Titik M. Okey. Jadi dia 90 darjah lah jadi garis dia macam ni. Kamu kena hafal ni. Bukanlah hafal. Kamu kena faham maksud dia. Jadi yang ni garis 90 darjah. Kamu macam mana kita nak cari persamaan dia? Keturunan dia sama. Jurnal dia sama ke kalau dia berserenjang dengan AB? Macam mana hubungan antara dua garis yang berserenjang? Okey kamu kena buat ulang kaji balik ni. Kamu dah lupa. Macam mana hubungan dua garis yang berserenjang antara satu sama lain? Apa yang kita perlu ingat? Hasil darab M1, M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau M1 kita 2/5, M2 kita apa? Negatif 2/5. Salah sekali lagi. Negatif 5/2. Jadi yang ni M1, M2 kamu negatif 5/2. Dia songsang dan negatif. Okey, kita dah ada kecerunan. Macam mana nak bentuk persamaan garis lurus untuk garis yang ni? Macam mana nak bentuk? Dia kena ada apa lagi? Kena ada maklumat apa lagi? Lepas tu masuk dalam formula apa? Cepat. Kita nak bentuk persamaan garis lurus. Macam mana nak bentuk persamaan ni baru ada kecerunan. Kita kena ada apa? Apa formula dia untuk bentuk persamaan garis lurus? Apa formula dia yang cikgu bagi kat kamu dulu? Y? Y sama dengan MX tambah C. Boleh pakai Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau kita nak cari persamaan garis lurus daripada formula ni, kita kena buat apa? Kena gantikan. Gantikan apa? Dengan 2 dengan 3 gantikan 2, 3. Jadi kalau kita ganti 2, 3, kita nak ganti kat mana? Y dengan X. Okey, jadi Y kita ganti dengan siapa? 3. Okey, M? M 2/5. 2/5 ke negatif 5/2? Mana satu yang kita nak bentuk persamaan? Negatif 5/2. Kita nak dia ni punya sebab kita nak yang berserenjang dengan dia. Okey, X kita apa? 2. 2. Okey, jadi maksudnya kita nak cari apa ni? C. C. Okey, cuba cari C. Macam nak cari C tu? Kita darab dua orang ni kan? Apa jadi negatif 5/2 darab 2? Dah negatif 5. Okey, jadi bila dia jadi negatif 5 macam nak dapat C tu? C sama dengan apa? 8. Okey, betul. Jadi apa equation garis lurus kamu untuk pembahagi dua sama serenjang AB ni? Apa equation dia? Y sama dengan MX tambah kena masuk nilai. Cepatlah. Masuk. negatif 5 tambah 8. Negatif 5/2. Negatif 5/2 X tambah 8. Okey, kalau kita nak bagi comel lagi kita buat apa? Darab dengan 2. Okey, apa jadi bila kita darab 2 semua orang? 2Y sama dengan negatif 5 X tambah 16. Okey, betul. Ingat nah, jadi persamaan garis lurus kita masuk dalam formula ni lah. Tapi kita tak ada maklumat C lagi, jadi kita kena pakai penggantian. Jadi kalau nak buat persamaan garis lurus, kena ada kecerunan dia dan titik yang
berada pada garis dia nah. Jadi kalau dia kata berserenjang, kena ingat M1, M2 sama dengan -1. Jadi tujuan tu kita dapat kita punya M2 lah, M2 kita songsang negatif. So, bila dia minta persamaan mesti ganti dalam equation yang ini ataupun satu lagi yang cikgu bagi tu Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Jadi kita akan masuk kecerunan dan kita akan masuk kita punya koordinat dalam ni nah. Okey. Jadi kalau kamu tak salin ni, kamu salin yang tu. Okey, kita tengok seterusnya Amirah. Amirah line okey? Okey. Kuat sikit Amirah, tak dengar suara. Okey. Okey, dia beri suatu garis lurus AB dengan titik A -26 dan B 8 -4. Itu diberi. Okay, titik P terletak di atas garis AB dengan keadaan APPB sama dengan 2 nisbah 3. Cari koordinat titik P. Jadi yang ni nak pakai formula apa? Formula titik tengah. Bukan, yang ni titik tengah ke? APPB tu dia bahagi kepada satu ratio. Formula yang M darab X1 tambah N darab X2. Okey, kita ada formula tu kan. Jadi kita isi dulu. A ke P ni berapa ratio dia? 2. 2. Okey, 2 ni M kamu ke N kamu? M. M ke N? M. M. Okey, jadi yang 3 ni N kamu nah. Jadi arrow dia macam mana? N akan darab dengan koordinat yang mana satu? M darab dengan koordinat B, N darab dengan koordinat A. Okey, jadi Amirah beritahu cikgu macam mana nak masuk dalam formula tu. P sama dengan 2 darab 8 2 darab 8 tambah 3 darab -2 per 5. per 5. Okey, yang ni koordinat X tu kan? Koordinat Y dia? 2 darab -4 -4 tambah 3 darab 6 tambah 3 darab 6 per 5. per 5. Okey, berapa dapat koordinat SY dia tu? Untuk X 10 10/5. per 5. Jadi Kita 10 dapat per 5 sama dengan apa? 2. 2 dapat 2. Ya. Okey, jadi betul lah. Jadi yang ni koordinat P kamu. Okey, seterusnya yang ni A. B pula. Dia nak persamaan garis lurus yang berserenjang dengan AB. Jadi yang ni sama macam soalan Fakihah tu. Tapi melalui titik P kamu tadi. Maknanya melalui titik 2. First sekali kita kena buat apa? Cari kecerunan. Okey. Macam nak cari kecerunan apa tolak apa? -4 tolak 6. 8 tambah 2. 8 campur 2. 8 tolak 2 kan. Jadi dapat berapa tu? -1. Okey, kalau dia punya kecerunan AB tu -1, berapa kecerunan garis yang kita nak yang berserenjang dengan dia? 1. Okey, jadi ni M1 kamu. Jadi M2 kamu sama dengan 1. Okey, lepas tu kita buat apa? Masukkan dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita gantikan untuk cari C. Kita gantikan siapa? Y dengan MX. Okey, Y ganti dengan apa? 2. 2. M1. 2. 2. Okey, jadi berapa dapat C dia tu? 0. Kosong. Jadi C sama kosong. Jadi apa equation untuk garis lurus ni? Y sama dengan X. Y adalah sama dengan X. Betul lah ni. Kamu tengok tak garis dia lalu asalan. Lepas tu yang ni garis Y sama dengan X kamu lah. Okey, jadi dah habis dah nombor 2. Nombor 3 pula Izzah. Okey, tengok soalan nombor 3 ni. Diberi 3 titik P, Q dengan R. Jika titik-titik tu berada pada satu garis lurus, cari nilai yang mungkin. Macam mana nak jawab ni? Yang ni dia tak bagi kamu banyak clue. Dia bagi kata 3 titik tu berada pada garis lurus. Apa persamaan? Apa kesamaan antara yang kita boleh guna untuk cari nilai N tu?
Apa yang sama kalau tiga-tiga duduk atas garis lurus? Apa yang sama antara PQQR ni ataupun PRQR? Nampak tak apa yang sama? Jadi kita kena fikir macam mana kita nak cari N tu, dia mesti datang daripada mana-mana formula yang kita dah belajar. Jadi apa formula yang kita boleh guna untuk cari PQR ni? Untuk cari nilai N. Kalau kita nak cari yang tu, kita tak ada ratio. Jadi kita tak boleh nak cari, kita tak ada ratio. Lepas tu kita ada benda yang kita tak tahu, N. Jadi tak boleh pakai MN. Lagi selain tu? Lagi, fikir lagi. Kecerunan. Sama tak kecerunan PQ dengan QR? Sama. Jadi kita boleh guna kecerunan. Jadi kita akan samakan kecerunan. Kamu nak samakan kecerunan siapa dengan siapa? PR. PR Okey. PR dengan? PQ. Okey, boleh? Jadi kalau kata kamu nak cari PR, kamu bagi tahu cikgu apa masuk apa? Apa tolak apa? N tambah 3 tolak negatif 1. Tolak negatif 1, betul, tambah 1 per N kuasa 2 tolak 1. Okey, jadi yang PQ? Negatif 1 Negatif 1 tolak 2. tolak 2 per dengan? Dengan 1 tolak N. Okey, jadi bila kita ada benda nak cari, kita akan bentuk persamaan. Jadi betul kita guna persamaan yang kata M dia sama. Jadi macam mana kita nak solve ni? Kita permudah dulu. Yang tingkat atas ni jadi apa? N tambah 4. N campur 4. Jadi bawah ni tak boleh berubah kan? Jadi N kuasa 2 tolak 1. Yang belah kanan ni? Negatif 3. Negatif 3 over 1 tolak N. Okey, jadi macam mana kita nak bagi dia tinggal setingkat? Hilang kan? Siapa akan darab dengan negatif 3? N kuasa 2 tolak 1. Okey, jadi kita pindahkan. Ni yang kat belah kiri ni ada apa? N tambah 4 darab 1 tolak N. Okey, jadi Izzah beritahu cikgu yang pengembangan belah kiri tu dapat apa? Ni dapat apa ni? N tolak N kuasa 2 Tolak N kuasa 2 tambah 4 tolak 4N. Okey, yang belah kanan ni? Negatif 3N kuasa 2 tambah 3. Okey, jadi kita nak pindah semua, kita nak kumpulkan kan? Okey, jadi kita kumpul N kuasa 2 dulu. Negatif N kuasa 2 campur 3N kuasa 2. Jadi apa? 2N kuasa 2. 2N kuasa 2. Jadi sekarang ni N dengan negatif 4N. Negatif 3. Negatif 3N. Plus kali 4 dengan 3 tu. 1. Okey, tambah 1 sama dengan kosong. Lepas tu kita buat apa? Saya nak dapat jawapan N tu. EQN. EQN kan. Jadi kamu EQN dapat apa? N sama dengan 1. N sama dengan 1. N sama dengan 1 per 2. Okey, macam mana nak tulis dalam bentuk pemfaktoran ni? N tolak 1. 2N tolak 1. Okey, betul lah. Okey, habis dah. Siap dah ini. Okey, seterusnya soalan untuk Nurin.
Nurin ada? Ada. Okey. Diberi 2 titik R negatif 34 dan S 3 negatif 1. Cari koordinat T yang mungkin terletak pada paksi Y dengan keadaan luas segitiga RST adalah 13.5. Jadi kita lukis dululah macam mana rupa dia. Jadi kita ada satu segitiga RST. Kita bubuh koordinat dia. Ini X. Okey, kat mana titik negatif 34 tu, Nurin? Dekat belah kiri Ha? atas. Okey, kat sini ya, negatif 34 dia ni titik R. 3 negatif 1 Dekat bawah. kat bawah, kat belah ni, sini. Ha. Okey, kat sini kan. 3 negatif 1, yang ni titik S. Lepas tu kita ada satu lagi titik. Titik T tu, dia kata titik T kat mana? T yang terletak pada paksi Y. Maksudnya dia pintasan. Okey. Jadi kita bubuhlah dia kat mana-mana supaya kita boleh sambung dia kata dia kat sini kan. Ni kalau pintasan apa yang kosong? X dia kosong. X dia kosong. Jadi dia ada satu nilai Y kat sini. Ni kita punya segitiga ni bila kita cari luas dia sama dengan 13.5 ni kan. Jadi macam mana kita nak guna maklumat yang dia bagi tu? Guna formula luas tu. Okey. Jadi macam mana nak masukkan dalam formula luas? 1/2. Lepas tu buat yang kotak tu. Modulus. Okey. Jadi yang kat atas tu kita isi dengan koordinat apa? R. R yang mana satu? Negatif 3. Lepas tu? 3 kosong. negatif 3. Negatif 3 balik. Okey, yang tingkat bawah? Tingkat bawah 4 negatif 1 Y Y 4. Okey, yang ni jawapan dia adalah 13.5. 13.5. Okey, jadi kita nak masuk dia dalam equation, dalam persamaan tu kan, dan kurungan-kurungan tu. Jadi macam mana? Siapa dulu? 1/2 3. Ni bawah kan, sini kan? Dia Dapat apa tu? 3. dapat 3 Campur 3Y. 3Y. Tak ada dah. Tak ada dah. Lepas tu luar kurungan apa? Tolak. Lepas tu kurungan satu lagi. 12. 12. Tolak Yang. Lepas tu tolak. negatif 3Y. Okey, tambah negatif 3Y. Tutup sama dengan 13.5. Okey, first kali kita kena pindah siapa? Pindahkan 1/2. Okey, jadi apa jadi kat 13.5 tu? Sekejap. 27. Okey, jadi yang ni boleh selesai dalam ni kan? Cuba Nurin selesai apa jadi kat dalam petak ni. 3 campur 3Y tolak 12 campur dengan 3Y sebab negatif ni darab masuk. Okey. Sama dengan 27 kan? 27 Okey, jadi apa jadi kat dalam ni? Cuba simplify kan. Negatif 9 Negatif 9 campur 6Y. campur 6Y. Okey, jadi macam mana nak hilangkan modulus tu? Apa jadi kat 27 bila kita buang modulus? Tambah tolak. Okey, jadi tinggal negatif 9 campur 6Y sama dengan tambah tolak 27. Jadi kita selesaikan untuk tambah dulu. Kita akan cari nilai Y. Dapat berapa ni? 9 campur 6Y. Okey. 6Y sama dengan? 36. Okey, jadi Y sama dengan? 6. Okey, satu lagi untuk yang simbol tolak tu, negatif 9 campur 6Y sama dengan negatif 27. 6Y sama dengan?
Negatif 18. Negatif 18. Jadi Y sama negatif 18. Betul lah. Y sama dengan Negatif 3. negatif 3. Jadi kalau kata koordinat dia boleh jadi mana-mana satu lah. Jadi dia nak koordinat kan last sekali kan. Jadi kamu state kan apa koordinat T. Tadi dia pintasan kan? Jadi dia punya axis sama dengan Kosong. kosong kan. Jadi yang ni T. Kamu T boleh jadi kosong 06 dengan T kosong negatif 3. jadi kosong negatif 3. Jadi dia boleh jadi mana-mana. Kita tak tahu posisi dia betul-betul kan. Jadi kita ambil dua-dua nah. Okey betul. Nombor 5 Huda. Cikgu. Jadi start lah ada siapa. Syafiqah tak boleh join sebab ada hal lah. Okey tak apa. Okey nombor 5. Titik P bergerak dengan keadaan jaraknya daripada A adalah 3 kali jaraknya daripada titik B. Cari persamaan lokus bagi titik P. Kita lukis dulu dia punya situasi dia. Kita ada titik P yang bergerak dengan keadaan jaraknya. Jadi kita ada garis AB lah macam ni kan. So, P kita tu dia kiranya macam pembahagi dua tembering tu lah kan. Okay. Jadi ni P yang di tengah bergerak. Tak tahu dia gerak kat mana. Jadi kita label dia X dengan Y. Jadi dia kata apa maklumat ni yang dari titik A ialah 3 kali ganda daripada titik B. Siapa yang 3? PB. PB yang 3. Jaraknya dari titik A adalah 3 kali ganda jaraknya daripada titik B. Kalau kita tulis dalam ratio, yang ni, yang A dengan P tu yang 3 bahagian betul tak? AP dengan PB kan ratio dia? AP. So, siapa yang 3 kali ganda? AP. AP. AP yang 3, PB yang 1. Jadi kalau kita tulis dalam equation dia jadi apa? AP per PB sama dengan 3/1. Okay, AP. Jadi kita selalu letak titik P ni kat depan lah sebab kita punya locus kan. Jadi PA dengan PB sama dengan 3/1. Jadi apa equation untuk PA PB ni? PA sama dengan 3 PB. Okay, PA sama dengan 3 PB. Jadi yang ni dia suruh cari persamaan locus kan. Jadi macam mana nak buat? Masukkan dalam formula. Okay, jadi formula macam mana formula dia? Punca kuasa. Okay, jadi punca kuasa. Ada apa dekat bawah PA ni dulu? X tolak 2 kuasa 2. X tolak 2 kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Sebab dia kosong kan. Okey, lepas tu? Sama dengan 3 punca kuasa X tambah 4 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Okey, lepas tu dia jadi apa? Guna kuasa 2 kan kiri kanan. Okey, kuasa 2 kan. Lepas tu X kuasa 2. Yang ni kita kembangkan. X kuasa 2 tolak 4X. Tambah 4. Tambah 4. Tambah Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Sama dengan 9. Kurungan X kuasa 2 tambah 8X. Tambah 16 tambah Y kuasa 2. Okey. Lepas tu masukkan 9. Okey, dia jadi apa? 9X kuasa 2 tambah 72X tambah 144 tambah 9Y. 9Y kuasa 2. Okey, yang ni tulis balik. Okey, kita akan kumpulkan dia. Udah nak bawa dia pergi belah mana? Yang kiri ke kanan. Yang kiri ke kanan. Jadi dia jadi apa? 8X kuasa 2. 8X kuasa 2. Tambah
Tambah 8Y kuasa 2 8Y kuasa 2. Okey. tambah 76X Tambah 76X. tambah 140 sama dengan 0. Okey. Boleh permudah tak ni? Boleh bagi 4. Okey, jadi dia jadi apa? 2X kuasa 2 2X kuasa 2. tambah 2Y kuasa 2 tambah 19X Tambah 19X. tambah 35 sama dengan 0. Okey dah. Selesai dah. Senang pula soalan dah. Okey. Seterusnya. Okey, Aisyah. Ya. Okay, cikgu. Elena, jadi cikgu baca soalan dia. Di raja di sebelah menunjukkan kedudukan dua ekor burung A dan B pada satah kertas. Koordinat bagi burung A dan B masing-masing ialah -3, -1 dan 65. Kedua-dua burung itu terbang ke arah satu sama lain pada garis lurus dengan hal laju yang berbeza. Hal laju burung A adalah 2 kali ganda hal laju burung B. Cari koordinat apabila dua burung itu bertemu. Jadi yang ni soalan yang melibatkan apa? Pembahagi pembereng garis. Okey, betul. Jadi kalau kata burung A ni terbang 2 kali ganda daripada B, dia akan bertemu kat mana? Dia akan bertemu dekat satu titik dekat atas satu garisan tu. Tapi dia ada nisbah. Okey, siapa yang nisbah dia besar, siapa yang nisbah dia kecil? Nisbah besar A, yang kecil B. Okey, jadi berapa nisbah AP kepada PB tu? AP kepada PB ialah 2 nisbah 1. Okey, 2 nisbah 1. Yang ni kita nak kena cari koordinat yang dia bertemu tu kan, maknanya nak cari koordinat tengah ni lah. Jadi masukkan dalam formula. Ni mari cikgu lukis garis dia dulu. Jadi kita ada burung ni, kita ada koordinat -3, -1. Lepas tu kita ada koordinat 65. Lepas tu kita ada 2, 1. Dan kita nak cari titik pembahagi 2 ni kan. Jadi 1 akan darat dengan siapa? 1 akan darat dengan koordinat A. 2 akan darat dengan koordinat B. Okey, jadi Aisyah masukkan dalam formula dia. P sama dengan untuk koordinat P tu. Kurungan untuk X tu -3 tambah 12 bahagi 3. -3 tambah 6 12 darat 2 bahagi 3. Bahagi 3. Okey, untuk koordinat Y dia. -1 -1 tambah 10 bahagi 3. tambah 10 bahagi 3. Okey, jadi apa jawapan dia? 3, 3. 3, 3. Okey. Jadi soalan ni senang je lah. Okey. Ni soalan contoh kertas 1 lah, dia pendek. Okey, jadi ada berapa orang lagi tak kena ni tadi sebab masuk lambat. Masuk lambat pun nak kena tanya jugalah nah. Siapa yang kena? Ni yang ni soalan dia ada banyak. Kan ada A, B, C. Yang cikgu bagilah. Last ni yang soalan ni cikgu akan bagi seorang satu. Bahagian siapa yang tak kena lagi? Nadia. Okey, jadi cikgu bagi kat Nadia yang ni. Syafika tak ada kan tadi? Lepas tu tak banyak pun orang. Nadia. Lepas tu Syairah tadi. Syairah gimana? Tadi ada. Hilang dah. Ada banyak ni je lah. Cikgu ulang lah ni. Nama orang sama balik lah. Kita start balik. Nadia. Lepas tu Amira. Okey, tak apa. Lepas tu C tu cikgu bagi kat siapa? Satu garis dilukis titik sambung cari nilai K. Cikgu bagi kat Fakihah balik. Safatu pun tak boleh masuk ni cikgu rasa. Yelah. Safiyah mana? Siapa tahu? Safiyah. Satu lagi ni cikgu bagi kat Nurin lah. Bagi kat Nurin lah. Tunjuk kan. Okey, nanti bawah ni kita bincang. Tadi cikgu ingat ada orang lagi. Tapi dah habis dah. Okey, nombor 7. Okey, Nadia. Ya, cikgu. Kita tengok soalan A tu nah. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga sama kaki.
ABC. Jadi dia kata ABC ni segitiga sama kaki. Kaki mana yang sama panjang? Nampak macam kaki yang ni kan? Kaki sama panjang. Lepas tu dengan keadaan koordinat A adalah 2, 2. Jadi ada bocor dia satu koordinat A dan koordinat B adalah 6, 2. Koordinat C dia tak bagi tahu apa tapi dia terletak di bawah paksi X. Jadi koordinat C ni kita tak tahu. Diberi luas ABC adalah 10 unit, cari koordinat C. Jadi dia suruh kita cari koordinat C tu daripada luas. Jadi macam nak buat ni? Guna formula luas cikgu. Kita akan masukkan dalam formula luas tu yang ada 1/2 modulus tu. Jadi Nadia beritahu cikgu macam mana nak masuk dalam formula luas tu? 2, 2, 6, 6. lepas tu 2. C tak masuk? X. X. Lepas tu 2 balik 2. Okey, jadi yang untuk Y tu? 2, 2, 2, 2, Y. Y. Tu 2. Banyak 2. Okey, sama dengan? 10. 10, okey. Jadi first kita buat apa? Darab. Pindah dulu 1/2 ni ke kanan. Apa jadi kat 10 ni? 10 bahagi. Darab kan tadi kamu kata. Jadi 1/2 darab dengan nombor kat dalam ni. Jadi bila kita pindah 10 bahagi 1/2 dia jadi. Jadi 10 bagi 1/2 tu maksudnya 10 darab 2 lah. Dapat apa? 20. 20 ingatlah. Jadi 1/2 ni kalau pindah kiranya macam kita pindah 2 kat bawah ni lah. Okey. Dia dapat 20. Jadi apa jadi bila kita buang modulus ni? Kuasa 2. Bukan. Dah. Modulus ni maksudnya nombor tu dikeluar positif kan. Jadi kalau kita buang dia jadi apa? Dia ada positif. Negatif. Okey. Jadi sekarang ni kita nak isi dalam kita punya kurungan-kurungan ni, kita punya maklumat. Okey, jadi yang kurungan pertama ni kita akan darab siapa dengan siapa lu? 2 dah 2. Betul, dapat apa tu? 4. 4, lepas tu? Lepas tu 6Y. Campur ke tolak? Campur. Campur 6Y, lepas tu? Campur 2X. Campur 2X. Okey, naik atas pula. Lepas tu 12. 12. Campur 2X. Tambah 2X. Campur 2Y. Campur 2Y. Okey, jadi yang ni equation dia ada X dengan ada Y. Boleh ke selesai? X dia terhapus cikgu. Nanti X dia hilang ya? Mari kita try selesaikan habis dulu. Okey Nadia, lepas tu kita buka kurungan ni dia jadi apa? 4 campur 6Y campur 2S tolak 12 Tolak 2X. tolak 2S Tolak 2Y. tolak 2Y sama dengan? Tambah tolak. Tambah tolak 10. Okey, kita ringkaskan dulu yang ni. Tadi 2S tu betul tak hilang? Betul? Selamat dia hilang, kita boleh selesai. Okey, lepas tu? 4 tolak 12 tu jadi negatif 8. Negatif 8. Lepas tu tambah 4Y. Tambah 4Y. Okey, jadi dia ada tambah tolak 10. Okey, jadi kita nak cari nilai Y dia. Jadi kita boleh nampak kat sini kan nilai Y dia kalau kata jawapannya betul dia akan kita nak jawapan yang positif ke negatif untuk Y ni? Positif. Ya ke? Tengok sekali lagi Y tu duduk mana. Negatif. Jadi negatif tu jawapan yang kita nak lah. Jadi mungkin kita dapat 2 sebab dia tambah tolak kan. Kita ya? Tambah tolak 10 ke 20? 20, sorry sebab kita dah darab 2. Nasib baik kau betulkan cikgu. Okey, jadi kita teruskan. Kita buat yang positif dulu. Negatif 8 campur 4Y sama dengan 20. Jadi 4Y sama dengan apa? 20 tambah 8. Okey, jadi dapat 28 tu 28 bahagi dengan 4 sebab kita pindah 4 ni. Dapat? 7.
7. Okey. Jadi Y kita sama dengan 7. 7 ni bukan jawapan yang kita nak lah, betul? Jadi mari kita check satu lagi. Negatif 8 campur 4Y sama dengan negatif 20. Negatif 20. Okey, jadi 4Y sama dengan apa? Negatif 12. Negatif 12. Jadi Y sama dengan? Negatif 3. Negatif 3. Jadi kita nak ambil jawapan Y sama dengan negatif 3 kan? Yep. Jadi kalau kita dah dapat Y, kita nak kena cari balik X. Macam nak cari balik X? Masukkan Y dalam. Mana? Sekejap. Kita tak ada persamaan kan? Okay, jadi ni titik 22. Ini titik 62. Yang ni titik, sekarang ni kita tahu Y dia adalah, jadi segitiga ni segitiga sama kaki kan? Jadi nampak macam, sekejap yang ni X dengan negatif 3. Okay, jadi kita nak cari X je. Rasanya kalau kata kalau kita masuk dalam ni kena masuk dengan turutan yang berbeza kot supaya X tak hilang. Ada ke cara X tak hilang? Ke kita boleh guna cara lain? Yang ni sekarang cikgu nampak macam cantik je nilai Y dia. Kamu nampak tak sini? Y dia 222 kan? Maknanya dia garis lurus kan? Betul tak? Jadi yang ni nilai Y dia daripada 2 sampai negatif 3. Jadi berapa kamu rasa tinggi segitiga ni? Nadia? Berapa tinggi segitiga ni? Daripada positif 2 sampai negatif 3. Berapa tinggi dia? 5. 5 kan? 5 unit betul tak? Boleh tak kita guna tu nak cari nilai X tu? Boleh cikgu rasa. Sekarang ni nampak tak segitiga ni dibahagi 2 kalau kata kita cari tinggi dia, betul tak? Jadi kalau kata nak cari koordinat X tu kita boleh cari macam titik tengah kat tengah ni. Sebab X tu akan duduk betul-betul kat tengah-tengah ni. Jadi macam mana nak dapat nilai X tu, Nadia? Nampak tak X tu nak dapat macam mana? Nampak tak X tu punya kedudukan? Jadi sekarang ni kita tahu dia 2. Lepas tu sini 6. Jadi macam nak cari nilai yang tengah-tengah antara 2 dengan 6? Tolak. Tolak ke? Tambah. Tambah 2 bahagi? 2. 2. Nak cari titik tengah kena tambah 2 bahagi 2. Jadi tambah 2 tu maksudnya tambah apa? 6 tambah 2. 6 campur dengan 2. Bahagi 2. Bahagi dengan 2. Dapat apa tu? 8 bahagi 2 dapat 4. Dapat 4. Jadi apa koordinat penuh untuk titik yang C ni? 4. 4. Negatif 3. Okey. Betul lah ni jawapan dia dah. Okey. Ni mungkin ada cara lain. Macam dalam buku ni, kita boleh juga pakai formula setengah darat tapak darat tinggi. Sebab segitiga kita ni segitiga sama kaki kan, macam cikgu kata tadi kan. Jadi kita boleh tahu tinggi dia 5. Jadi kita boleh je pakai formula setengah darat tapak darat tinggi. Jadi tinggi dia 5, tapak dia jarak antara 2 ni lah. Jadi kamu boleh cari. Betul ke dia buat macam tu? Oh tak, dia cari tinggi dulu sebab kita dah tahu koordinat ni 3 kan, dia cari tinggi macam ni. Jadi tapak dia kita tahu berapa. Jadi kita boleh buat setengah darat 4 sebab daripada 2 ke 6 ni 4. Lepas tu dia cari tapak dulu. Jadi dia dapat, dia dah cari tinggi dia 5. Lepas tu dia cari X tu macam kita cari tu. Lepas tu dia cari Y tu dengan macam tadilah macam mana dia cari Y ya.
Dia dapat X tu 4, lepas tu Y tu dia buat 2 tolak 5. Betul lah macam tadi. Kita tahu dia 5 unit jadi kita boleh teka dia kat mana. Tapi yang ni boleh je kaedah yang ni. Okey, jadi seterusnya Amirah. B. Ya. Okey. Jadi kata garis CB dipanjangkan ke titik D. Jadi CBD ni lah supaya B ialah titik tengah kepada CD. Jadi B ni jadi titik tengah. Lepas tu sekarang ni dia suruh cari koordinat D. Jadi kita dah ada koordinat C kita kan tadi. C kita tadi 4 negatif 3. Lepas tu sekarang ni B kita 6, 2. Dia suruh cari D. Jadi macam mana nak cari D? Guna formula kecerunan. Pakai formula kecerunan. Kalau pakai formula titik tengah boleh? Boleh juga. Boleh juga kan? Jadi kita pakai formula titik tengah lah sebab formula tu lagi mudah. Jadi macam mana nak guna formula titik tengah untuk cari titik yang hujung? Titik tengah B kan? Ya. Jadi jawapan dia adalah sama dengan B tu lah. Jadi apa campur apa? X tambah 4 Hmm? 2 sama dengan 6. Okey. Jadi yang untuk equation Y dia apa? Y negatif 3 tambah Y per 2 sama dengan 2. Okey, betul. Okey, jadi kita boleh terus carilah. Jadi apa nilai X ni? X campur 4 sama dengan apa? X tambah 4 sama dengan 12. 12. X sama dengan 8. X sama dengan 8. Okey, satu lagi. Negatif 3 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 7. Jadi apa koordinat untuk D? D sama dengan 87. Okey, D 87. Jadi jangan lupa tulis 8 koordinat dia. Okey, sekarang ni soalan C pula. Fakihah? Ya cikgu. Okey, soalan C ya. Jadi satu garis dilukis dari D, titik D. Dilukis garis lagi selari dengan AC. Jadi yang ni AC, lepas tu yang ni garis yang baru dilukis tu daripada D ke E. Selari lah. Lepas tu dia kata cari nilai K. Macam nak cari nilai K kalau dua-dua garis ni selari? Apa yang menghubungkan garis yang selari? Kecerunan dia sama. Betul, kecerunan dia sama. Jadi kita isi dulu koordinat dia. Jadi C tu 4, negatif 3. Lepas tu A tu 2, 2. D tadi Amirah cari kan. Jadi soalan ni selalu berkait lah. Dia boleh jawab satu lepas kita dah jawab satu. Jadi kita kena jawab ikut turutan lah. Last kali E tu 11K. Okey, jadi macam mana kalau kecerunan dia sama, first kali kita kena buat apa dulu? MAC adalah sama dengan MDE ni. Siapa kecerunan yang kita boleh cari dulu? 2 dengan 4, 3. Yang Baik, AC negatif kan? 3. Okey, jadi masukkan dalam formula Fakir. Macam mana nak masuk dalam formula nak cari kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1 Y2 kamu per apa? X2. Masuk koordinat dia. 2. 2 tolak negatif 3 Tambah 3. per 2 tolak 4. Okey, jadi kalau untuk DE ni, yang belah sana? 7 tolak K per 8 tolak 11. Okey, jadi kita boleh selesaikan yang AC ni berapa dapat kecerunan dia? 5, negatif 5 per 2. Betul, negatif 5 per 2. Okey, yang belah DE ni kita boleh ringkaskan 8 tolak 11 ni dapat berapa? Negatif 3. Okey, jadi sebenarnya kita nak dapat nilai K ni. Kena darab silang. Okey, jadi kalau darab silang, siapa darab dengan negatif 5 ni?
Negatif 3. Okey, negatif 3. 7 tolak K darab dengan Negatif 2. 2 kan negatif 2 tu? Negatif 2. 2 kan? Negatif ni kita dah ambil kat negatif 5. Bawah ni 2 ke negatif 2? Yang ni negatif 5/2 kan? Oh. Negatif tu kita dah letak atas ke kita nak biar dekat bawah? Cikgu rasa tak Boleh mengubah. boleh pilih salah satu ni. Kan tapi sebelum kita selesai kita biar dekat bawah dah, dia milik yang bawah dulu kan? Jadi cikgu biar negatif 2 kat sini. Okey. Lepas tu dia jadi apa? Negatif 15. Positif 5, negatif 15, betul-betul. Sama dengan? Negatif 14 campur 2K. Okey, jadi kita nak cari K kan? Jadi K sama dengan apa? 2K sama dengan apa? Negatif 1. Negatif 1, K sama dengan? Negatif 1/2. Betul, negatif 1/2. Cikgu rasa tak kisah kot kalau kata biar negatif kat sini, belah sini jadi positif, belah sekali dia jadi sama juga kot cikgu rasa. Okey, jadi K sama dengan negatif 1/2. Okey, dapat dah. Jadi Nurin pula. Nurin mana? Hilang dah? Ada. Ada. Macam mana nak tunjukkan CED bukan segitiga bersudut tegak? Dia kata CED bukan segitiga sudut tegak. Tunjukkan. Jadi kita dah ada koordinat-koordinat kita kan? Macam ni kita labelkan. D kita, aku dah lupa dah. D tu 87. Okey, lepas tu tadi kita punya K tu negatif 1/2. Lepas tu C kita tadi, C tu 4, negatif 3. Jadi dia kata segitiga ni bukan segitiga sudut tegak. Jadi macam mana kamu nak buktikan, Nurin? Tak tahu cikgu. Kalau kata bersudut tegak, kita nak linkkan dengan formula apa? Formula apa yang berkaitan dengan sudut tegak? Nurin? M1, M2. M1, M2 sama dengan negatif 1. Jadi kalau dia sudut tegak, jawapan dia mesti jadi negatif 1 kan? Jadi kalau dia tak sudut tegak, maksudnya dia akan dapat jawapan yang selain daripada itulah. Jadi kalau kata kita buat M1, M2, kita darabkan dia, kita tak dapat negatif 1, yang itulah bukti dia bukan sudut tegak. Boleh? So kena cari M dululah. Jadi kita akan cari M1, M2. Jadi kamu nampak tak segitiga ni kat mana yang kita boleh cari dia punya sudut dia kat sini kan? Yang ni kata M1 kamu, yang ni M2 kan? Jadi kita boleh cari kedua-dua kecerunan ni. Lepas tu kita darabkan, kita tengok. Kalau jawapan dia negatif 1, maknanya dia sudut tegak. Kalau jawapan dia bukan, maknanya dia bukan segitiga sudut tegak. Jadi yang ni EC lah, ni MEC kamu. Lepas tu yang ni ED. Jadi bagi tahu cikgu macam nak cari kecerunan EC tu. Negatif 1/2. Negatif 1/2. Tambah 3. Tambah 3 bahagi? Bahagi 11 tolak 4. Tolak 4. Okey, jadi kalau kata kita nak darab, sekejap lagi kita akan darab dengan equation yang ED tu kan. ED tu apa? Negatif 1/2 tolak 7 per 11 tolak 8. Okey, jadi kita kira ni, kita tengok jawapan dia apa. Jadi yang pertama ni kita dapat jawapan kecerunan dia berapa? Lima per 14. 5/14. Okey, yang kedua ni?
Negatif 5/2. Betul. Jadi kalau kita darab 2 ni dapat apa? Negatif 25/28. Okey. Jadi dia sudut tegak ke tidak ni? Tak lah. Jadi kita kata dia tak sama dengan 1, maka dia bukan sudut tegak. Dia kan tulislah sekali jawapan dia bukan bersudut tegak. Dah, kita dah bukti dah lah. Senang je. Bukan bersudut tegak. Okey. Jadi yang soalan bawah-bawah ni kita buat sama-sama lah. Nah, ada soalan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita tengok berapa banyak kita boleh buat lah. Okey. Ni soalan nombor 8 tu, cikgu baca soalan dia. Okey, dalam rajah di sebelah PQRS adalah sebuah trapezium dengan PQ selari dengan SR. Jadi kita ada trapezium PQ dengan SR yang selari. Dan sudut PQR adalah 90 darjah. Jadi dah label lah. Koordinat bagi bucu R adalah 11,7. Persamaan PQ dan PS. PQ dengan PS adalah Y sama dengan 1/3X dan Y sama dengan 2X tolak 5. Okey, jadi PS tu betul lah. Okey, jadi first kali dia suruh cari koordinat P dulu. Macam mana nak cari koordinat P? Ni yang titik P. Titik P ni adalah titik apa antara dua garis ni? Titik apa tu? Titik tengah. Ya ke titik tengah? Kita dah ada maklumat garis PQ ni kan, dan kita ada maklumat garis PS ni. Jadi macam mana nak cari P tu? Kita kena buat apa antara dengan dua garis tu? Serentak. Kita kena serentakkan dua equation tu lah. Ni kalau kita serentak ni kita akan samakan Y dia. Okey. Jadi kalau titik ni kita panggil titik persilangan lah. Jadi kalau kamu nampak ada satu titik, dia titik pertemuan antara dua garis lurus yang kita dah ada persamaan dia. Cara nak dapat titik tu adalah dengan kita buat persamaan serentak lah. Jadi kita ada equation Y sama dengan 2X tolak 5 dan kita ada equation Y sama dengan 1/3X. Jadi kita akan samakan Y dia terus sebab kita nak hapuskan Y kan. Jadi kita dapat equation 2X tolak 5 adalah sama dengan 1/3X. Okey, jadi yang ni ada banyak cara lah nak solve. Jadi kita boleh kumpulkan X dekat belah kiri lah. Jadi 2X tolak dengan 1/3X sama dengan 5/3. Oh, kamu terus 5/3? Yang X ini. Oh, yang ni. 2 tolak dengan 1/3 dapat apa? 5/3 ya? Ya. Ya, 5/3. Okey, 5/3X sama dengan 5. Jadi X sama dengan apa tu? 3. 3. Okey, X sama dengan 3. Kalau kita dah dapat X, macam nak dapat Y balik? Masukkan dalam salah satu persamaan. Dia kata kita masuk dalam equation yang ni. Y adalah sama dengan 1/3 darab dengan 3. Jadi Y sama dengan apa tu? 1. Jadi kita dapat dah koordinat P lah. Sekali koordinat P kita adalah sama dengan 3, 1. 3, 1. Okey, sekarang ni kita nak persamaan QR dan persamaan SR. QR dengan SR. Jadi QR dulu. Jadi QR dengan SR, nampak tak QR dengan SR ni? Macam mana kita nak cari persamaan QR ni? Apa maklumat yang kita ada pasal dia? Serenjang dengan PQ. Dia berserenjang dengan PQ. Betul? Jadi sekarang ni kita boleh tahu tak kecerunan PQ? Boleh. Boleh sebab kita ada equation kan, berapa kecerunan ni? Dia kata PQ tu equation dia Y sama dengan 1/3X. Kecerunan ni 1/3. Jadi Y sama dengan MX lah ni kan. Jadi Y sama dengan 1/3X. Jadi sekarang ni kita terus petik M dia nah. Jadi M1 kita sama dengan 1/3.
Jadi tadi kamu kata QR ni berserenjang dengan PQ ni, jadi apa keturunan untuk QR? Negatif 1, Negatif 3 kan, kita songsang lepas tu kita negatifkan. Okey, jadi kita dah ada kita punya keturunan, kita ada titik tak? Ada. Titik apa? titik R. Titik R lah. Jadi kita ada keturunan dengan titik, kita boleh bawa masuk dalam formula. Jadi pastikan titik yang kita pilih tu mesti titik yang kena garis tu. Jadi yang ni garis QR kan, jadi memang kena pakai titik QR lah. Jadi titik R masuk dalam formula apa? Siapa ingat formula dia? Y tolak Y1 Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Okey. Jadi kita akan gantikan Y tolak dengan 7. 7 sama dengan 1/3. 1/3 ke negatif 3? Negatif 3. Negatif 3 X tolak 11. 11. Okey, jadi kita akan selesai ni, kita akan pindah lepas tu darab negatif 3. Jadi negatif 3X tambah dengan 33 tambah dengan 7. 33 tambah 7 dapat 40. 40. Okey, jadi Y adalah sama dengan negatif 3X campur dengan 40. Okey, yang ni equation QR. Lepas tu dia suruh cari equation SR. Macam mana nak cari SR tu? Kita ada maklumat pasal yang berkaitan dengan SR tak? Selari dengan PQ. Dia adalah selari dengan PQ, betul. Jadi maksudnya keturunan dia berapa? 1/3. Betul lah. Jadi sebab PQ dengan SR ni selari. Jadi kita punya keturunan sekarang ni SR adalah 1/3 juga. Jadi sekarang ni titik kita nak pakai titik apa? Titik R. Titik R sekali lagi kan? Okey, kita akan masuk dalam formula semula lah. Jadi Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, jadi Y tolak berapa ni? 7 sama dengan 1/3 X tolak 11. X tolak 11. Jadi nampak macam sama je equation ni kan? Lain sikit kot. Sebab 1/3 sini. Jadi Y sama dengan X/3 tolak 11/3 tambah 7. Jadi 11/3 campur 7 dapat berapa? 32/3. 32/3. Positif ke? Positif kan? Okey. Jadi sekarang ni kita nak hapuskan 3 tu. Jadi kita darab semua orang dengan 3. Jadi dia akan jadi 3Y sama dengan X campur 32. Jadi saya dapat Ya. 10/3. 10/3. 10/3 cikgu. Yang ni lah. Negatif 11/3 campur 7 ni dapat 10/3. Okey. Mungkin tak ada negatif kot tadi. Jadi sini jawapan dia 10 lah. 3Y sama dengan X campur 10. Betul lah, ni jawapan dia. Okey. Jadi kalau soalan SPM macam ni lah, dia ada kecil-kecil anak-anak ni, contoh kertas 2 punya soalan lah. Okey, sekarang ni kita nak cari kat mana dah kita? Koordinat Q dan S. Macam nak cari koordinat Q, macam nak cari koordinat S tu? Guna equation. Kita akan buat persamaan serentak lagi ke? Kita dah ada 2 equation kan? Betul? Kita ada PQ. Lepas tu tadi kita dah cari equation QR kan? Lepas tu sekarang ni kalau nak cari S pun sama. Kita dah ada equation PS dengan SR kan? Jadi dua-dua ni adalah titik persilangan. Jadi kita akan buat persamaan serentak untuk cari dua-dua titik ni lah. Jadi benda macam ni dia macam rumit-rumit sikit-sikit lah. Dia tak susah lah. Jadi apa equation PS tu, dia lupa cikgu. Di PS kita dah ada. PS kita yang dia tulis tu kan. Y sama dengan 2X tolak 5
Lepas tu equation SR kita. Kita pakai equation yang ni lah, yang kita tak ubah ni lah sebab lagi kita nak samakan Y. Lepas tu kita ada equation PQ kita. Y sama dengan 1/3x. Lepas tu kita ada equation QR. Equation QR tadi, mana dia? Y sama dengan negatif 3x campur dengan 40. Okey, jadi kalau kita nak cari titik S, kita akan serentakkan dua equation ni. Kalau kita nak cari titik Q, kita akan serentakkan dua equation ni. Jadi cikgu nak kamu buat masing-masing, kita tahu cikgu apa jawapan dia. Apa jawapan koordinat S, apa jawapan koordinat Q tu. Cuba kamu buat. Cikgu tunggu kamu kita cikgu apa jawapan dia. S dengan Q tu. Dah, siapa dah dapat yang Q tu? Ke yang S? Cikgu, Ya? saya dapat S55. Betul, S sama dengan 55. Betul lah. Jadi yang ni S55. Ni orang lain check lah. Okey, Q pula.
Dah lamanya. Berapa titik Q? Cikgu, nombor dia ada pecahan ke? Nombor dia Q tu ke? Ha. Tak, Q tu cantik je nombor dia. Cikgu, Ya. 12/4 ke? Betul. Q sama dengan 12/4. Betul lah. Q 12/4. Ni serentak je kan? Kamu ada careless kat Aisyah? Ada buat careless kat mana-mana. Okey, jadi cikgu rasa kita tak payah habiskan semua soalan lah. Soalan dia tak susah sangat kan yang bawah ni. Cuma dia tanya kamu satu-satu. Jadi kita habiskan soalan nombor 8 ni. Lepas tu nak buat sebiji lagi ke tak buat? Kita tengok dululah. Nombor 8 ni pun tak habis-habis kan. Okey. Jadi soalan 8D pula. Dia suruh cari luas trapezium. Jadi kita dah ada semua koordinat kita kan. Betul. Jadi trapezium PQRS. Jadi yang ni mudah lah. P kita 31. Q kita, cikgu asyik lupa je. Berapa koordinat Q? 12/4. Yang ni yang baru cari. Soalan ni mudah tau. Tapi kalau kata soalan tu kamu dah salah kat A tu, kamu akan salah sampai bawah kan. Sebab dia berkaitan dengan koordinat-koordinat yang kita dah cari dan persamaan garis lurus yang kita dah cari. Yang tu je lah dia punya kelemahan dia lah. Okay, jadi yang titik R 11/7. Jadi kalau kata kita nak cari luas trapezium, kita akan masuk dalam formula yang ni kan. Okay. Jadi kamu baca kat cikgu apa yang kita nak kena masuk tingkat atas dengan tingkat bawah ni. 3, 5, 11, 12, 3. Okay, tingkat bawah 1, 1, 5, 5, 7, 7, 4, 4, 1. 1. Okey, masing-masing cuba buat ni tengok berapa dapat luas trapezium ni. Cuba buat sendiri. Kita cikgu apa jawapan dia? Yang ni dapat jawapan comel. Dia tak ada titik peluhan. Cikgu. Ya. 25 betul ke? Betul 25 unit. Orang lain dapat tak? Okey. Jadi yang bawah ni pun sama lah. Kita nak kena tunjukkan bahawa luas segitiga PQR bahagi dengan luas segitiga PRS adalah sama dengan PQ over SR. Jadi kalau dia tulis PQ dengan SR ni maksudnya kita kena cari apa ni? Kalau dia tulis macam ni. Nisbah. Nisbah ke? Yelah dia suruh bahagi, dia kata kalau dia tulis PQ maknanya dia nak apa ni? Yang ni kita tahu kan kita akan masuk yang formula luas kan? Kalau dia tulis PQ ni maksudnya dia nak apa? Jarak. Betul dia nak jarak. Jadi yang ni kita kena masuk dalam formula jarak. Yang ni pun sama SR ni. Jadi apa yang dia kata kat sini, jarak PQ bahagi dengan jarak SR adalah sama dengan luas segitiga PQR bahagi dengan luas segitiga PRS. Jadi yang ni direct je lah tapi kita kena buat satu-satu. Rumit sikit lah. Jadi mari kita cari dulu luas segitiga PQR tu. Soalan ni tak berapa seronok sangat dia suruh kita buat benda-benda kecil-kecil macam ni. Okey, jadi PQR titik 3
3 lepas tu titik tadi tu kan, mana titik Q tu. Yang ni. Dengan titik R 11 7 ni. Jadi 3, 12, 11, 3, 1, 4, 7, 1. Jadi kamu akan cari luas PQR. Lepas tu kamu kena cari luas PRS pula. Latihan je lah nak bagi kamu pandai. Okay, kalau PRS, titik P, R dengan titik S ni dengan yang ni. Dia 3, 11, 5, 3, 1, 7, 5, 1 balik. Okay, jadi cari dua orang ni. Lepas tu kita kena cari apa? Panjang PQ tu pula. Lepas tu panjang SR. Okay. Jadi yang ni kamu pandai guna formula dah kan? Jadi cuba kamu cari tiap-tiap satu ni apa dapat jawapan dia. Okay, jadi kalau PQ tu tolak kan, 12 tolak 3 kuasa 2 campur dengan 4 tolak 1. Cikgu, Ya, kalau yang luas PQR tu saya dapat 15 unit. yang ni 15. Okay. Kalau PRS tu saya dapat 10 unit. 15 betul 10. Okay, jadi kalau panjang ni, panjang PQ ni, aku tak masuk formula lagi. 12, 4 dengan 1, 12 dengan 3. 12 tolak 3. 4 tolak 1. 4 tolak 1. Kalau cikgu formula jarak, cikgu suka buat kurungan dulu, lepas tu cikgu isi. Lepas tu kalau SR tu 7 dengan 5, 11 dengan 5. 11, 5, 7, 5. Okey, jadi berapa dapat jarak dia tu? Ada set cikgu. Ada, kita letak jawapan dalam set yang terringkas. Boleh? 3 set 10 kalau PQ. Okey, PQ ni 3 set 10. SR dapat apa? 2 set 10. 2 set 10. Jadi dia kata PQ bahagi dengan SR kan, maknanya 3 dengan 2 tu set 10 tu boleh potong kan. PQ over SR sama dengan 3/2 kan. Jadi kalau luas tu apa? 15 bahagi dengan 10 kan. Jadi 15/10 kita boleh kecilkan kan, dapat apa tu? 3/2. 3/2 juga. Jadi samalah, kita dah bukti lah. Jadi kalau kata tunjukkan, maksudnya benda tu betul. Jadi selalunya kalau dia buat macam ni, statement tu betul, kita kena provekan yang bahawa kita dapat sama. Kalau kita dapat berbeza tu, maksudnya kita ada buat salah lah. Okey, cikgu rasa kita akan buat question last sekali, question nombor 9 ni. Lepas tu yang lain-lain tu cikgu rasa kamu boleh try buat lah nak. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Mari kita buat nombor 9, soalan nombor last ni. Okey, jadi koordinat bagi bucu sebuah segitiga JKL ialah J21K11.5 dan L59. Titik PHK, titik kat tengah ni, berada dalam segitiga itu dengan keadaan semua luas segitiga JKP, KLP dan JLP adalah sama. Jadi dia kata semua segitiga ni luas dia sama. Jadi disuruh cari luas segitiga JKL dulu. JKL, segitiga besar kan? Okey, mari kita cari segitiga JKL ni. Okay, setengah darab dengan 2, 11, 5, 2, so 1, 5, 9, 1. Okey, cuba kamu kira berapa dapat jawapan dia tu.
Yang tu luas segitiga JKL. lima unit. 25 unit. Ya ke? Cikgu saya dapat 30. 30. Ada tersilap tu. Jadi jawapan dia dapat 60 sebelum kamu darab 1/2 kan? Lepas darab dengan 1/2 tu dapat 30 unit. Cek balik nah siapa yang kira lain tu. Okey, jadi yang ni 30 unit. Lepas tu B dia suruh ungkapkan segitiga JKP dan KLP dalam sebutan H dan K. Yang ni maksudnya kamu kena buat macam tadi juga. Kita dapat equation tapi sekarang ni sebab dia ada benda yang kita tak tahu jadi dalam equation tu ada H dengan K. Nah, jadi jawapan ni kita tahu ke kalau segitiga besar ni adalah dalam dia ada segitiga kecil. Maknanya satu segitiga kecil tu sama dengan apa? Kita nak ungkap je kan, kita tak tahu jawapan dia lagi kan. 30, maknanya satu segitiga ni betul tak kita boleh bagi 3 sebab 3 sama besar kan. Jadi semua orang ni dia punya luas adalah 10 lah. Tapi sekejap lagi mungkin kita kena guna. Jadi sekarang kita nak ungkap je. Jadi kalau JKP tu kita akan masuk dalam formula luas ni sekali lagi. Jadi 2, 11, H, 2, 1, 5, K, 1. Jadi kalau kamu kira ni kamu akan dapat dalam ungkapan H dengan K lah. Cuba bagi tahu cikgu apa dapat jawapan dalam H dengan K. Yang ni untuk segitiga JKP. Lepas tu kita ada segitiga KLP pula. Dan dia asyik terkeluar je. Okay, jadi 1/2. Kalau KLP 11, 5, H 11, 5, 9, K 5. Okey, jadi kamu cari dulu dalam ungkapan H dengan K untuk dua segitiga ni, ya? Kita nak ungkap tu dia still ada 1/2 Dia still ada 1/2 kat depan dia. Jadi maknanya dia per 2. Boleh? Jawapan tu per 2. Kalau JKP tu betul tak? Negatif 1/2 tambah 13K/2 tambah 6H/2. Oh, dapat lain sikit. Semua orang per 2 kan? 13. Tak. Lain sikit Aisyah. Cuba cek sekali lagi. Cikgu, Ya? kalau JKP tu negatif 1 tambah 9K tolak 4H/2. Betul, semua orang ada per 2. Itu betul. Jadi kat sini dibuang je modulus tu. Sebab kita kita boleh buang terus macam tu. Untuk kes yang ni kita tak perlu guna modulus lagi kot. Lagi kalau kita nak solve pun kita nak guna yang kita nak jawapan yang positif je kan. Jadi kita tak payah ambil modulus dia. Jadi kalau yang KLP tu
Cikgu kalau dia boleh kecilkan tu kena kecilkan lah. Kalau semua boleh bagi 2, kita boleh kecilkan. Cikgu, Hmm? saya dapat 37, Hmm? tolak 3K, tolak 2H. Betul. 37 tolak 3K tolak 2H. Jadi yang ni semua boleh bagi 2 kan. Jadi kita dapat 3K kan. Tolak 2H. Jadi kita dapat 2 ungkapan ni. Dia dah selesai lah B, memang dia nak jawapan yang ni dulu. Lepas tu macam mana kita nak guna maklumat tu untuk cari C ni. Dia nak koordinat P. Kita nak guna 2 maklumat tu cari koordinat P. Siapa tahu? Jadi sekarang ni equation ni adalah equation luas kan? Jadi kita tahu tak jawapan dia apa? Cikgu, kalau kita sama dengan 10, Boleh. Jadi sebab semua ni segitiga ni 10. Jadi segitiga JKP ni pun 10 kan? Dan segitiga KLP ni pun 10. Jadi sebab kita ada 2 benda yang kita tak tahu. Sebab tu kita perlukan 2 persamaan lah. Jadi kalau kata persamaan ni kita selesai kan, kita boleh dapat nilai H dengan K tu. Jadi memang kita pemudahkan dulu equation 1 dan equation 2 gitu. Jadi kata equation ni equation 1 kita. Di 9K tolak 4H tolak 1 sama dengan 20 kan. Yang ni boleh ringkaskan lagi. Lebih kurang lah. Jadi yang ni kata equation 1 kita. Di equation 2 kita 37 tolak 3K tolak 2H sama dengan 10. Ni equation 2. Apa cara yang paling mudah nak dapat jawapan ni? Apa cara yang paling senang? Kamu nak pakai kaedah apa? Kita boleh pakai penghapusan lah. Jadi kalau nak buat penghapusan, equation 2 tu kita kena edit sikit kan. Kita nak edit supaya kita hapuskan salah satu tu H atau K. Jadi kalau kita nak hapuskan H, kita kena buat apa? darab 2. Kita akan darab equation ni dengan 2. Jadi dia jadi apa? 37 darab 2 dapat apa? 74. 74 tolak Negatif 6. 6K tolak 4H sama dengan 20. 20. Jadi yang ni equation 3 kita. Dia 3 tolak dengan 1 kan? 3 tolak 1. Dia 9K. Kita tulis ikut tulisan lah. Tolak 1 tambah 9K tolak 4H. Yang ni kena tolak ke tambah nak pergi hilang ni? Tolak ke tambah nak pergi hilang 4H ni? Tolak. Tolak kan, sebab tolak 4H, tolak jadi tambah kan. Jadi betul lah kita buat. Jadi 74 tolak 1 jadi 73. Tolak 6K, tolak 9K jadi apa? Negatif 15. Negatif 15K. Jadi 4H, tolak 4H tambah 4H, 4H hilang. 20 tolak 20 dapat? Kosong. Cikgu rasa kita ada buat salah ke ni Zat? 74 tolak 1 kan ni kan? Jadi dapat 70? 5. 5 jadi 25. Tak dapat jawapan comel. Jadi negatif 15K sama dengan negatif 75. Jadi K sama dengan apa ni? 5. Betul K5. Jadi betul lah kita dapat jawapan. Jadi kalau kita tolak kita kena hati-hati sikit sebab sign dia tu akan berubah. Dia dah dapat K5, kita nak dapat balik H kita akan masukkan dalam equation kita. Dia kata equation yang pertama ni lah. Jadi 9 darab dengan 5. Cepat kan kalau kita buat penghapusan laju. Tolak 4H, tolak 1 sama dengan 20. Jadi 9 darab dengan 5, 45. 45 tolak 1, 44 kan. Sama dengan 20. Berapa dapat H tu? Apa jawapan H tu? 6. H sama dengan 6, betul lah? H sama dengan 6. Okey, dah solve dah. Jadi cikgu galakkan kamu pakai penghapusan kalau kamu nampak macam dua-dua equation tu linear lah. Kalau dia ada kuasa 2 susah sikit kan? Jadi kalau dia linear kita akan pakai penghapusan.
Okay. Jadi kita dah cari titik P. Sekarang ni kita nak cari persamaan garis untuk JP. Di titik P kita tadi adalah koordinat dia X tu 6, koordinat Y dia adalah 5. Jadi kita ada dua titik kan. Jadi macam mana nak dapat persamaan garis lurus daripada dua titik? Cari kecerunan dulu. Kita akan cari kecerunan dulu. Jadi kita akan cari MJP kita. Dia sama dengan apa? 5 tolak 1 bahagi 6 tolak 2. 5 tolak 1 bahagi 6 tolak 2. Berapa dapat tu kecerunan dia? 1. 1. Comel je. Okey. Jadi sekarang ni kita akan masukkan titik dan masukkan kecerunan ni dalam equation Y tolak Y1 kita nak. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Y tolak dengan, kamu nak pakai titik mana ni? Pakai titik J pun boleh. Jadi Y tolak 1 sama dengan 1 X tolak 2. Okay, jadi apa equation garis lurus ni? Apa jadi jawapan dia? Y sama dengan apa? X tolak 1. Y sama dengan X tolak 1. Comel je ni. X tolak 2 tambah 1, betul? X tolak 1. Jadi yang ni equation ni kan? Mana jawapan dia dah hilang dah. Betul, yang ni equation dia. Okey, seterusnya kita nak cari E pula. Yang ni last no. Nak dah kan? Okey. Jika JP dipanjangkan bertemu KL di Q, di JP ni dipanjangkan bertemu KL. Oh, jadi dia panjang sampai sini lah. Sampai sini. Sampai sini ya. Di Q cari koordinat Q. Dia kata kalau JP ni dipanjangkan sampai ke Q tu macam mana nak cari koordinat Q tu? Macam nak buat tu? Guna formula titik midpoint. Q tu macam midpoint kan? Betul ke kita boleh agak dia macam tu ke? Ada cara lain tak? Kalau kata mungkin dia midpoint, mungkin dia tidak kan? Sebab gambar rajah ni bukan dalam skala kan? Ada tak cara lain selain daripada midpoint tu untuk cari titik Q? Cikgu kalau guna M1, M2 sama dengan negatif 1. M1, M2 sama dengan negatif 1. Yang tu pun kita tak sure sebab segitiga tu dia bukan segitiga sama kaki kan, dia tak mention kan. Jadi kita tak sure segitiga tu sudut boleh pastikan ke sudut tu 90 darjah? Cikgu rasa tak pasti. Ada tak cara lain? Kita ada tak, tadi kita ada equation JP tu kan, betul? Jadi JP tu Y sama dengan X tolak 1. Lepas tu kita boleh cari tak equation lain? Kalau kita pakai equation jadi tak ni? Kita lukiskan dulu. Yang ni kita tahu dia punya equation dia Y sama dengan X tolak 1. Lepas tu dia ada titik Q kat sini. Lepas tu kita ada dua titik kat sini. Jadi kalau kata dia tak bagi tahu dengan detail, kita tak boleh nak buat andaian lah sebab walaupun dia bertemu tapi dia tak semestinya bertemu pada sudut tegak lah. Sebab segitiga ni mungkin kalau segitiga sama kaki dia betul dia akan bertemu dengan sudut tegak, tapi kalau kata segitiga ni dia sengit sikit, kaki ni panjang sikit, sini tak akan jadi sudut tegak lah. Jadi kita kena pakai metod lain. Macam mana nak cari titik Q ni? Cepat kita nak habis dia ni.
Saya nak cari titik Q tu. Titik apa tu kita panggil titik Q tu? Persilangan. Titik persilangan kan, betul tak? Sebab yang tu JQ, lepas tu yang tu keluar pula benda lain. Yang tu JQ, lepas tu yang ni titik LK. Jadi kalau kata kita pakai persamaan serentak, kita boleh dapat titik Q tu nah. Ni yang tu cara paling selamat untuk kita dapat Q tu. Jadi kita kena cari dulu persamaan KL kita. Jadi kita nak cari persamaan KL macam tadi juga, kita kena cari kecerunan dia. Berapa kecerunan dia tu? 5 tolak dengan 9 per dengan 11 tolak 5. Berapa kecerunan dia tu? Negatif 2/3. Negatif 2/3. Okey, jadi sekarang ni equation garis lurus Y tolak Y1 sama dengan M X tolak S1. Okey, jadi Y tolak dengan 9. 9 sama dengan negatif 2/3 X tolak 5. Okey. Jadi cuba bagi tahu cikgu apa equation garis lurus dia untuk yang ni. Benda ni nampak senang tau waktu kamu buat sekarang. Tapi yang akan buatkan kamu susah ni bila kamu tak ingat satu-satu formula ni noh. Kalau kata kamu tak cukup latihan, kamu tak akan ingat lah ni noh. Ni kamu kena buat latihan lebih. Memang sekarang ni kamu rasa benda ni macam senang lah sebab kita tengah buat benda tu fresh dalam otak kita noh. Cikgu, Ya? kalau Y sama dengan negatif 2/X tambah 3/7/3. Y sama dengan negatif 2X. Mana equation dia? Yang betul ada 37 kat ujung dia. Betul. Negatif 2S campur per 3 ni. Ada per 3 ke? Tolak. Tolak ke tambah? Tambah. Tambah 37/3. Okay, kita biar dia macam ni sebab kita nak samakan Y dia kan. Jadi yang ni equation kita yang yang ni equation kita yang asal tu. Jadi kita akan samakan Y dia. Di X tolak 1 sama dengan negatif 2/3 X tambah 37/3. Jadi cuba kamu kira berapa dapat X tu, berapa dapat jawapan dia. X sama dengan 8 ke cikgu? X adalah sama dengan 8. Okey, betul lah. Jadi kita dah dapat X, kita nak cari Y pula. Jadi Y kita masuk dalam formula Y sama dengan X tolak 1 tu. Y dia sama dengan apa? 7. Y dia sama dengan 7. Yang ni kita dah dapat dah lah. Kita dah dapat koordinat Q kan? Koordinat Q sama dengan 8, 7. Cikgu, Ya? saya ada guna formula midpoint, dapat juga 8 dengan 7. Ya? Boleh jugalah. Tapi sebab tu lah cikgu kata Aisyah, kadang-kadang kalau kita nak teka je dia midpoint, kadang-kadang betul. Tapi sebab yang ni dia tak spesifikkan segitiga tu adalah segitiga apa kan. Sebab kalau kita belajar tajuk segitiga kan, segitiga tu boleh ada banyak jenis kan. Jadi dia kalau dia tak sebut, kita tak berani guna sebab mungkin salah. Faham tak? Kecuali kalau kata kita pasti yang memang dia titik tengah. Sebab yang ni, cuba kata segitiga kamu sengit sikit macam ni. Jadi kalau kita tarik dia tak akan duduk tengah-tengah kan? Betul? Segitiga tu dia akan duduk tengah-tengah hanya bila kaki dia sama. Baru dia akan belah dua segitiga tu elok-elok. Tapi sekiranya segitiga kita condong macam ni, kata segitiga yang macam ni. Nampak tak? Jadi dia tak semestinya dia titik tengah. Jadi kalau kata dia bagi kamu segitiga tanpa dia cakap segitiga ni apa, segitiga sama kaki ke, segitiga sama ke, segitiga sudut tegak ke, kita tak boleh buat assumption terus. Faham tak?
Sebab dia bahaya. Sebab mungkin soalan tu nak trick kamu macam tu. Okey, jadi last tu soalan nisbah KQ kepada QL. Jadi kalau dia kata KQ QL tu maksudnya kita nak kena cari apa? Jarak. Jarak. Jadi kita akan cari jarak KQ nisbah dengan QL. KQ tadi kita ada dah titik-titik dia, jadi kita akan cari dia punya distance dia dah. Jadi KQ sama dengan apa? Mari kita isi dalam ni. Apa yang kita kena masukkan dalam formula tu? Cikgu kalau guna M dengan N tu pun boleh kan? Untuk yang ni KQ, QL kan? Kita dah ada titik Q kan? Betul juga kan? Kalau kita pakai jarak dapat juga kan? Tapi kalau kita pakai nisbah pun dapat juga. Kamu nak yang mana? Nisbah senang lagi pakai formula nisbah lah. Betul juga kan udah? Mari kita pakai formula nisbah lah. Jadi yang ni 11.5. Yang ni 6.5. Mana-mana pun boleh sebab kita dah ada 3 titik Jadi kalau kata kita pakai M dengan N tu macam mana kita nak dapat balik ratio dia kalau kita dah tahu 3 titik? Kita cari je kan? Kita akan cari salah satu koordinat S atau Y lah. Kalau kita cari salah satu pun dah cukup dah kan? Jadi katakan kita nak cari Q kita 87. Q kita 87 yang tadi tu betul-betul. Yang 65 tu titik yang mana? Titik lain 87. Okey. Jadi apa darab apa bahagi dengan apa? Sama dengan 5M. 5 darab M 5M tambah 11N bahagi M tambah N. 11N bahagi dengan M campur N sama dengan 8. Okey, jadi kalau kita dapat M dan N, kita dapat ratio dia. Jadi first kali kita akan buat apa? Pindah M tambah N. Dia jadi 8M campur 8N. Okey, lepas tu kita akan kumpulkan M sebelah, N sebelah kan. Jadi kita kumpulkan M belah kiri, 5M. Kita nak kumpul belah kiri ke? Sama je, salah seorang akan jadi negatif ke? Dua-dua orang jadi negatif. 8N tolak 11. Dua-dua tak apa negatif. Macam tu kan? Okey, jadi dapat berapa tu? Negatif 3M. Negatif 3M. Negatif 3N. Negatif 8, 9, 10, 11. 3N. Jadi apa nisbah dia tu? 1 nisbah 1. Yang ni baru kita sure QL tu adalah titik tengah Aisyah. Di M nisbah N adalah 1 nisbah 1. Jadi betul lah Q tu titik tengah. Jadi tu proof dia. Okay, habis dah soalan ni. Mari kita tengok soalan yang bawah ni. Cikgu rasa kamu boleh try kot. Di soalan kertas 2 dia tak susah sangat tau. Dia macam dia akan gabungkan konsep-konsep tu luas. Dia akan tanya kamu jarak. Dia akan tanya kamu titik persilangan selalunya. Dan dia suruh cari koordinat dengan cara kita pakai yang M1, M2, negatif 1 ataupun M dia sama. Jadi semua rule-rule tu mungkin akan apply dalam satu soalan. Okay. Jadi kalau kata tak ada apa-apa soalan dah, cikgu akan serah kat kamu lah untuk kamu study selebihnya sendiri. Jadi kita dah habis dah syllabus tingkatan 4 ni, tapi cikgu dapati waktu cikgu buat exam ramai lagi yang tak boleh nak buat soalan-soalan yang cikgu rasa kita dah buat soalan tu banyak kali. Tapi kamu tak ulang balik soalan bila kita dah buat salah tu, kamu tak ulang balik topik tu. Maksudnya soalan fungsi. Kita dah banyak kali dah buat soalan fungsi kubahan. Tapi kamu masih lagi buat salah yang sama. Jadi cikgu nak dalam waktu cuti ni kamu check balik lah macam mana nak solvekan fungsi kubahan, fungsi songsangan, macam mana nak plot graf. Asalnya dah banyak kali dah cikgu tanya, macam mana nak plot graf yang ada fungsi mutlak. Jadi kalau soalan lakaran graf tu, kalau kata kamu tak buat graf tu, kamu tak dapat markah. Markah dia bukan datang daripada table ataupun penggantian. Selagi kamu tak ada graf tu, selagi tu markah kamu kosong. Jadi soalan lakaran tu kena lakar graf, kena lakar sesuatu baru dapat markah. Jadi lakaran graf tu ada lakaran graf fungsi mutlak,
ada graf yang biasa, ada graf kuadratik lah. Jadi kita kena mahir lah tiap-tiap satu tu sebab kalau dia tanya kamu, kalau kamu tak plot graf tu markah kamu tak ada. Nah, jadi cikgu tengok benda tu mudah sebenarnya sebab cikgu dah ulang banyak kali dalam kelas. Tapi tiap-tiap kali kamu exam kamu tak boleh jawab. Kertas satu tu soalan tu cikgu rasa kita dah go through banyak dah. Kecuali soalan vektor je yang kita tak go through soalan tu. Tapi sebenarnya soalan vektor tu senang saja nah. Jadi cikgu nak bila cikgu dah semak tu kamu betul-betul buat pembetulan nah. Jadi sebab